selamat sejahtera dan juga selamat Hari Raya Aidilfitri kepada penonton-penonton sekalian. Saya Dr. Aaron, neurosurgeon dan juga pakar bedah otak dan saraf dari Bagan Specialist Center. Hari ini saya rasa sungguh bertuah dapat berkongsi ilmu dan juga pengalaman dalam perawatan kecederaan otak teruk. Hari ini kita akan membincangkan 5 isu. Isu pertama adalah apakah dia kecederaan otak teruk. Isu kedua, siapakah antara golongan yang mempunyai risiko tinggi untuk mendapat kecederaan otak teruk. Isu ketiga, apakah tanda-tanda atau simptom-simptom awal kecederaan otak teruk. Isu keempat, bagaimana doktor dalam hospital membuat diagnosis kecederaan otak teruk. Dan akhirnya isu kelima, apakah perawatan yang boleh diberikan kepada mereka yang mendapat kecederaan otak teruk. Baiklah, isu pertama, apakah dia kecederaan otak teruk? Kecederaan otak teruk adalah suatu kondisi di mana struktur otak mendapat hentakan luar yang kuat sehingga kehilangan fungsi sama ada sementara ataupun berpanjangan. Ianya dibahagikan kepada 3 jenis kategori, iaitu ringan, sederhana ataupun teruk, bergantung kepada tahap kecederaan ataupun Glasgow Coma Scale yang akan diterangkan kemudian. Sejak baru-baru ini, gejala COVID-19 telah menyebabkan kes kematian seramai 114 sehingga 21 Mei tahun 2020. Ini dianggap sebagai amat serius dan dipandang berat oleh kerajaan sehingga PKP telah dipanjangkan dan sampai sekarang ni aktiviti merentasi negeri tidak lagi dibenarkan. Namun begitu, adakah anda mengetahui bahawa setiap tahun di negara Malaysia terdapat seramai kira-kira 8,000 kematian disebabkan oleh kemalangan jalan raya, dan kebanyakan kematian ini adalah berpunca daripada kecederaan otak teruk. Ini juga bermakna setiap hari terdapat 20 orang mati atas jalan raya disebabkan oleh kecederaan otak teruk. Sesungguhnya, statistik WHO 2013 mengatakan bahawa negara Malaysia bakal menjadi negara yang mempunyai jalan raya yang paling berisiko selepas negara Thailand dan Afrika Selatan. Seterusnya, siapakah antara golongan yang mempunyai risiko tinggi untuk mendapat kecederaan otak teruk? Nombor 1, pengguna jalan raya, khasnya penunggang motosikal. Keduanya, ahli-ahli sukan yang terlibat dalam pertempuran. Sebagai contohnya, MMA ataupun Muay Thai yang menjadi trend baru-baru ini. Mereka yang terlibat dalam aktiviti lasak dan juga orang biasa yang jatuh di rumah. Sebagai contohnya, jatuh katil, jatuh tangga ataupun tandas kerana lantai licin. Baiklah, isu ketiga, apakah tanda-tanda ataupun simptom awal kecederaan otak teruk? Apabila seseorang itu mendapat kecederaan otak, seseorang itu mungkin boleh rasa sakit kepala yang amat teruk, loya, pening, muntah, sawan, kelumpuhan, dan biasanya diikuti oleh koma ataupun penurunan tahap kesedaran. Suatu kondisi yang dinamakan sebagai lucid interval seringkali dijumpa dalam pendarahan otak di luar selaput otak ataupun lebih dikenali sebagai epidural hemorrhage. Ciri-ciri lucid interval ini adalah keliru, sedar dan koma. Apa yang berlaku adalah otak hilang fungsinya untuk beberapa saat atau minit apabila hentakan luaran berlaku. Lepas tu, kecederaan itu berlaku pada middle meningeal artery, iaitu satu salur darah selaput yang sungguh pun berdiameter kecil tetapi membawa darah beroksigen dalam kondisi tekanan tinggi. Apabila pendarahan berlaku,
seseorang itu mungkin sedar balik, tetapi apabila darah itu berkumpul sampai satu kuantiti yang gagal diterima oleh sistem otak, seseorang itu akan jadi koma balik semula. Kondisi ini amat berbahaya, terutama dia epidural hematoma yang mempunyai diameter yang lebih daripada 1.5 cm. Kes-kes seperti ini perlu dibedah serta-merta ataupun dikenali sebagai emergency craniotomy and evacuation of clot. Kalau tidak, seseorang itu mungkin boleh mati disebabkan oleh tekanan otak yang tinggi. Kondisi ini seringkali memberi kekeliruan kepada ramai doktor yang jarang-jarang menangani kecederaan otak. Di sini, saya juga ingin meniru para doktor yang turut mengikuti program kita untuk merujuk kes-kes kecederaan otak ke pusat perubatan ataupun hospital yang mempunyai kemudahan imbasan CT untuk mengelakkan komplikasi medico-legal. Isu keempat, bagaimana seseorang doktor membuat diagnosis kecederaan otak teruk? Biasanya, seseorang mangsa akan dihantar ke hospital ataupun bahagian kemalangan dan kecemasan oleh ambulans. Selepas sampai ke hospital, seorang doktor akan membuat pemeriksaan dari segi temu bual untuk mengenal pasti simptom-simptom awal dan juga mekanisme kecederaan. Seterusnya, seorang doktor juga akan membuat pemeriksaan fizikal dan juga neurologi untuk menentukan reaksi anak mata kepada cahaya, fandoskopi, fungsi neurologi termaksudlah kekuatan otak dan juga Glasgow Coma Scale. Glasgow Coma Scale adalah satu skala untuk menentukan tahap kecederaan otak. Nilai maksimum dia adalah 15 dan semakin rendah nilai itu bermaksud semakin teruk ataupun serius kondisi kecederaan otak. Selepas pemeriksaan fizikal, seseorang itu juga akan menjalani imbasan CT scan untuk menentukan kedudukan dan juga kuantiti pendarahan otak dan juga patah tengkorak otak. Akhirnya, isu kelima, apakah rawatan yang boleh diberikan kepada mereka yang mempunyai kecederaan otak teruk? Biasanya, doktor akan memberikan ubat tahan sakit selepas kemalangan jalan raya untuk mengurangkan kesakitan ataupun penderitaan. Namun begitu, sesetengah ubat tahan sakit seperti ubat anti-inflammatory, contohnya aspirin ataupun ibuprofen, perlu dielakkan sebab kecenderungan mereka untuk meningkatkan potensi pendarahan otak. Selain daripada itu, ubat morfin ataupun tramadol pula akan meningkatkan kepeningan ataupun keloyaan. Seseorang yang mengalami kecederaan otak mungkin akan muntah ataupun aspirate kalau diberikan ubat tramadol selepas kemalangan jalan raya. Seseorang yang mempunyai kecederaan otak teruk mungkin menghadapi kesukaran untuk bernafas. Dalam kes-kes yang tertentu, seseorang doktor mungkin menjalankan perawatan intubasi endotracheal untuk membantu pernafasan ataupun cerebral protection untuk merehatkan otak yang bengkak. Kes-kes tertentu ini perlu dirujuk ke hospital ataupun pusat perawatan yang mempunyai fasiliti ataupun kelengkapan neuro ICU, neuro OT ataupun bilik bedah OT yang mempunyai kelengkapan tertentu, neurosurgeon dan juga neurointensivist. Bahkan Specialist Center adalah satu-satunya hospital pioneer yang memulakan perkhidmatan neuro sejak tahun 2019 di kawasan seberang Pride Butterworth. Di sini, Dr. Amri merupakan pakar anestesiologi dan juga intensivis yang mempunyai kepakaran tinggi untuk menguruskan kes-kes neuro. Beliau mempunyai kepakaran untuk menguruskan isu-isu seperti ICP, intracranial pressure ataupun dikenali sebagai tekanan otak,
CPP, cerebral perfusion pressure, cerebral resuscitation, awake anesthesia ataupun BIS based anesthesia, anestesi berpandukan BIS ataupun bispectral, nerve block, regional anesthesia dan sebagainya yang memainkan peranan yang sangat penting untuk menghasilkan kesan baik selepas rawatan intensif neuro ataupun pembedahan otak. Kes-kes kecederaan otak tertentu perlu dirawat secara pembedahan. Kes-kes seperti epidural hemorrhage, iaitu pendarahan di luar selaput otak, subdural hemorrhage adalah pendarahan di dalam selaput otak, ataupun contusion, pendarahan di dalam otak, ataupun hydrocephalus di mana pengaliran cecair otak tersumbat perlu dibedah untuk membuang darah beku, mengatasi tekanan otak yang tinggi ataupun membantu pengaliran cecair otak. Bahkan Specialist Center mempunyai bilik bedah neuro yang mempunyai kelengkapan craniotomy set, ICP monitor, mikroskop, endoskop, neuronavigation dan sebagainya yang memainkan peranan yang penting untuk menghasilkan kesan baik selepas pembedahan otak. Sebagai seorang neurosurgeon yang pernah berkhidmat di beberapa pusat perubatan neuro di Malaysia, saya berpendapat bahawa bahagian Specialist Center adalah sangat kompeten dan saya berharap unit neuro di hospital ini terus mendapat sokongan sepenuhnya daripada pihak pengurusan supaya komuniti Butterworth boleh mendapat rawatan neuro yang terbaik. Dan saya berharap juga kita boleh berusaha untuk memajukan lagi unit neuro kita supaya boleh mendapat pengiktirafan antarabangsa. Terima kasih.